وصحب كل أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أما بعد kita menggunakan buku hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah Nabi ada mengajarkan beberapa amalan yang kecil yang hanya mengambil masa, kadang-kadang ada yang 2 saat sahaja, ada yang 5 saat, ada yang 30 saat. Tetapi pahalanya, ganjarannya tidak masuk akal kerana ia terlalu besar. Rugilah umat Nabi Muhammad yang tidak mengetahui tentang rahsia-rahsia tersebut. Alhamdulillah, ulama kita karang buku, dia himpun hadis-hadis Nabi yang bercakap tentang amalan-amalan yang kecil ini dan yang pahala yang besar ni. Antaranya buku yang kita gunakan yang dihimpunkan oleh Dr. Iyadah Ibn Ayyub Al-Kubaisi dan diterjemahkan oleh Syekh Hairun Nizam bin Mat Husain Hafizahumallah, nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid daraini amin. Buku ni ada di pasaran. Saya tak suruh tuan-tuan beli. Kalau tuan-tuan nak beli, dipersilakan. Saya tak jual dan dia bukan syarikat saya. Dan saya pun tak ada syarikat. Tuan-tuan boleh belilah kalau nak kan. Kalau nak boleh beli. Sebab kita dah sampai hadis ke-22 dan buku ni ada 40 hadis. Buku ni ada 40 hadis. Dan sebenarnya amalan-amalan yang kecil tetapi pahalanya besar ini melebihi 40. Melebihi 40. Ada lagi selain daripada 40 amalan ini. Jadi setiap malam tuan-tuan bersama saya menyeru diri saya khususnya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita ikhlas. Jom kita ikhlas kerana Allah. Kita main majlis ilmu ni ikhlas kerana Allah. Niat, wahai Allah, aku nak belajar, nak keluarkan diri aku daripada kejahilan, iaitu kegelapan, kepada cahaya dan juga ilmu. Untuk apa kita nak cahaya dan ilmu ni? Untuk dapat redha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-22, tajuknya, tuan-tuan baca tajuk pun, orang yang mengaji sikit-sikit dia boleh faham dah apa maksud hadis ini. Kelebihan berbelanja secara istimewa buat ahli keluarga pada hari Ashura. Pada hari Ashura. Hari Ashura ialah 10 Muharram setiap tahun. Ia dinamakan hari Ashura. Ketika hari Ashura datang, ada 2 sunnah Nabi yang sangat besar, iaitu berpuasa sunat pada hari Ashura tersebut. Ganjarannya ialah diampunkan setahun. Diampunkan selama setahun dosa-dosa yang telah lalu. Seluruh dosa kecil yang telah lalu selama 1 tahun. Itu yang pertama. Siapa yang berpuasa. Yang kedua adalah kelebihan yang kita nak baca pada malam ni.
Maka tuan-tuan, nantikan 10 Muharram, tak lama dah. Sekarang ni dah Zulhijjah, lepas Zulhijjah Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian masuk Muharram, tunggu 10 Muharram. Hari apa 10 Muharram? Siapa ada kalender? Tuan-tuan yang ada kalender boleh tulis di situ 10 Muharram. Siapa yang jawab paling cepat tu maksudnya masya-Allah lah, dia ambil berat lah tentang tarikh Islam ni. Nah, hari ni berapa? 15 Zulhijjah kah? Lebih kurang 10 Muharram hari Selasa. 10 Muharram hari Selasa. Lebih kurang berapa minggu lagi? Dalam 3 minggu lagi. Betul tak? Nah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wassa'a ala ahlihi yawma Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanatihi. Rawahu Al-Baihaqi. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Maksudnya yang mendengar hadis ini Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas Nabi wafat, Abu Sa'id Al-Khudri menyebarkan hadis ini. Dia bagi tahu dekat tabi'in, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wassa'a ala ahlihi, begitu. Tabi'in ini ialah mereka yang hidup pada zaman itu tetapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Barang siapa yang telah melapangkan ke atas ahli keluarganya pada siang hari Ashura, Allah akan melapangkan ke atasnya rezekinya sepanjang tahunnya. Ataupun syair bermaksud baqi. No? Dia bukan, syair ni bukan sepanjang. Dia baqi. Maksudnya, kalau nak terjemah bahasa kita, boleh terjemah sepanjang tahunnya. Jadi, tuan-tuan sekalian, siapa yang menggembirakan ahli keluarganya pada hari 10 Ashura, dia sedia makanan yang istimewa untuk ahli keluarga dia, isteri dan anak-anak dia, Allah akan menyenangkan, memudahkan, memurahkan, meluaskan rezeki dia sepanjang tahun itu. Yang ni best lah tuan-tuan. Ini sangat best. Nah, kalau kita biasa-biasa je, kalau hari biasa kita katalah RM10 untuk kita sediakan RM10 untuk beli lauk, kan? Tuan-tuan kata RM10 ni Ustaz, hidup zaman mana ni Ustaz? Bukan beli lauk tuan-tuan. Bukan beli lauk yang siap dimasak. Maksud saya RM10 kita beli apa-apa lauk lah untuk balik dimasak ke rumah. Kalau hari biasa. Tapi kalau datang Ashura, tuan-tuan belanjakan lebih. Tuan-tuan belanjakan 3 kali ganda daripada apa yang tuan-tuan belanjakan selalu. Kalau selalu RM10, hari Ashura, tuan-tuan istimewakan hidangan untuk ahli keluarga tuan-tuan. Ini maksud hadis ni. Tuan-tuan istimewakan hidangan, layanan untuk ahli keluarga tuan-tuan pada hari Ashura. Allah akan memewahkan dan meluaskan. Wassa'allahu ala sa'ira sanatihi. Nabi sebutlah hadis ni. Siapa yang ada buku boleh tengok. Allah akan meluas dan melapangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Masya Allah, kan? Tanda. Buat keluar kalender tanda. 10 Muharram, tanda puasa dan tanda berbelanja istimewa untuk ahli keluarga. Kita baca pengajaran hadis yang ditulis oleh Syekh Harun Nizam hafizahullah. Barang siapa yang menggembirakan hati ahli keluarganya dengan berbelanja lebih untuk mereka pada siang hari Ashura, seperti menyediakan hidangan istimewa yang jarang dimakan pada hari-hari biasa, maka Allah yang Maha Pemurah akan membalas tindakan mulia ini dengan cara melapangkan pula rezekinya sepanjang tahun tersebut. Macam pelik lah tuan-tuan kan. Cuba kita baca. Benda ni jadi macam pelik. Sebab apa saya kata jadi macam pelik? Sebab
Kebaikan yang kita buat tu untuk ahli keluarga kita sendiri. Allah tak dapat apa-apa pun. Andai seluruh makhluk ini tidak beriman dengan Allah, maka tidak mengurangkan sedikit pun kemuliaan dan kekuasaan Allah. Dan andai seluruh alam ini beriman dengan Allah, seluruh alam beriman dengan Allah, juga tidak menambahkan atau mengurangkan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Sama. Nabi nak bagi tahu, Allah Azza wa Jal ini, daripada hadis ni, antara pengajarannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nakkan semua hamba-Nya masuk ke dalam syurga dan mendapat redha Allah. Sebab tu Allah Ta'ala janji, siapa yang buat baik kepada ahli keluarga dia pada hari Ashura, aku akan buat baik kepada dia sepanjang tahun itu. Kalau kita fikir mendalam sikit, fikir dalam sikit, apa kelebihannya Allah dapat? Kita buat baik kepada ahli keluarga kita, tak dapat apa pun. Tuhan tak rugi apa, Tuhan tak dapat apa. Tetapi kenapa Allah janjikan kebaikan? Kerana Allah nak semua umat Nabi SAW ini pintu kebaikannya luas. Mudah untuk dia melakukan kebaikan. Faham tuan? Faham? Kita baca hadis ni, kita renung. Sebab tu kena baca, kena renung. Masya Allah, mulianya Allah, sayangnya Allah kepada umat ini. Jadi, gembirakan hati ahli keluarga dengan berbelanja lebih. Tapi belanja lebih tu bukan kalau hari biasa kita belanja RM10 untuk pergi beli lauk mentah tu. Bukannya sampai RM300. Pada hari Ashura. Kalau mampu, dipersilakan. Boleh. Tak ada masalah. Kan? Contoh hari biasa, kita beli lauk RM20. RM30 lah. Contoh. Saya tak tahu sebab saya orang Kedah. Kami barang murah kan. Lauk masak siap pun murah kan. Jadi, saya pun duduk dekat dengan laut kan. Jadi, nak pergi beli barang ikan, udang apa semua tu pun murah. Jadi saya tak tahu di tempat tuan-tuan macam mana kan. RM10 tu dah kira cukup, sangat-sangat cukup dah. Kalau tuan-tuan biasa berbelanja untuk sekali makan RM20, datang hari Ashura, tuan-tuan nak belanja RM100 dan tuan-tuan mampu, dipersilakan. Gembirakan hati ahli keluarga. Berbelanja makan tuan-tuan, berbelanja makan. Itu dah puasa Ustaz. Awak tu buka puasa tu lah. Hidangan buka puasa tu buat istimewa. Isteri-isteri ingat. No? Isteri-isteri, ibu-ibu, rajinlah untuk masak kerana di situlah kunci syurga. Isteri-isteri dengan ibu-ibu ni banyak duduk di rumah, bukan di pejabat. Kunci syurga dia di rumah, bukan di pejabat. Ya, sekali dia masak untuk anak-anak, satu bancuhan kopi untuk si suami. Di situlah kunci syurga yang besar untuk isteri-isteri dan ibu-ibu sebenarnya. Bila ahli keluarga puasa, mak tu masak. Ibu ni masak. Masak dengan jujur. Masak dengan ikhlas. 4 orang anak-anak dia berpuasa, suami dia puasa. 5 orang. Ibu-ibu di rumah, isteri-isteri di rumah. Kita masak dengan jujur. Kita masak, kita tidak merungut. Kita masak dengan ikhlas, kita redha. Maka pahala puasa hari tu yang besar tu, 5 orang tu dapat kita. Kita dapat. Mereka pun dapat kat pahala tu. Kita pun dapat. Bayang tengok. Ahli keluarga kita, anak 4 orang. Suami seorang. Kalau setiap orang tu Allah Ta'ala bagi sejuta ringgit pahala contoh. Kita dapat 5 sebab kita masak. Sebab tu ketua wanita syurga tak kerja apa tuan. Ada 4 orang ketua wanita syurga. Semua tak kerja apa. 4 orang. Semua suri rumah. Duduk di rumah. Sebab tu saya sebut, di situ banyak kunci syurga. No? Rugi ya. Orang perempuan hari ni dia kejar nak kerja. Kadang suami dah mampu pun tapi nak kerja juga. Jawapan yang paling menjelekkan ialah dia kata boring duduk di rumah. Iaitu jawapan yang paling jelek dan paling murahan punya jawapan. No? Boring duduk di rumah ni jawapan. Saya minta maaf saya guna bahasa yang ni untuk tuan-tuan sedap bahawa keempat-empat ketua wanita syurga itu adalah suri rumah. Termasuk Sayyidatina Khadijah. Lepas berkahwin dengan Rasulullah. Beliau nombor 2 dalam syurga di kalangan wanita. Beliau tinggal perniagaan dia. Dia tumpukan kepada khidmat untuk Rasulullah suami. Dan anak-anak yang 6 tadi. Masya Allah tuan-tuan. Jadi
bukan berdosa pun kerja. Noh, ni dah keluar tajuk lah. Bukan berdosa pun, tidak berdosa. Terutamanya mereka yang memang suami tak bagi nafkah, satu, kedekut, ataupun suami tak bertanggungjawab, kan? Maka dia terpaksa kerja, maka yang tu jadi mulia. Balik masak pula, kerja pun kerja, 2 kali mulia. InsyaAllah, 2 kali mulia. Okay, kemudian yang kedua, menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal yang merupakan ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, kita disunatkan pada hari Ashura untuk melapangkan rezeki dan pemberian kepada ahli keluarga yang berada di bawah tanggungan kita dan juga kepada keluarga kita yang terdekat. Contoh, hari Ashura kita masak special sikit, buat nasi Arab. Teringat mak ayah kita, mak ayah pun duduk dekat saja, masak lebih hantar. Mak ayah tak ada ustaz. Kakak abang kita, semua duduk jauh ustaz, ada 2 orang je duduk dekat. Buat lebih nasi Arab, hantar kepada abang kakak kita yang duduk dekat. Sama ada kakak abang belah suami ataupun kakak abang belah isteri. Buat baik jamu makan kepada ahli keluarga terdekat. Mak ayah belah suami ataupun belah isteri. Abang kakak adik belah suami ataupun belah isteri. Kemudian bapa saudara, mak saudara belah suami ataupun belah isteri. Itulah ahli keluarga kita yang terdekat. Ataupun anak saudara kita belah suami ataupun belah isteri. Itu ahli keluarga kita yang terdekat. Ambil sunnah Nabi. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah kita... Okay, lama kita belajar hadis ni. InsyaAllah Allah Ta'ala buka jalan. Nampak kan makin luas. Tuhan buka rezeki. Lapangkan dada. Cuci hati kita. Positifkan minda kita, cara berfikir dan sebagainya. No? Dan kata para ulama, siapa yang tak mampu ustaz, kami macam tadi tak ada cerita lah. Apa nama ni? Kalau orang tu tak mampu tuan-tuan, dia pun sehari 3-4 ringgit je kan, beli telur kan. Kadang dia sendiri pun beli telur je untuk ahli keluarga makan, ataupun ikan kembung saja untuk ahli keluarga makan, ataupun yang tu je, benda-benda yang dia pun susah. Maka kata para ulama, maka dia meningkatkan kebaikan akhlaknya pada hari Ashura tersebut. Buat baik kat orang. Tolong orang. Apa saja tuan-tuan, tengok jiran kita perlukan pertolongan. Hari Ashura disebabkan kita tidak diberikan keluasan rezeki, wang ringgit. Tolong siapa-siapa. Pada hari Ashura kita target. Tolong jiran buat apa? Tengok jiran. Ush, ni boleh tolong ni. Tolong jiran ni buat sekian. Kan? Target satu kerja cukup lah. Jangan sampai 5-6 buah rumah pula. Tak sempat-sempat pula nanti. Begitulah adilnya Islam ini yang mengajarkan dan memberikan alternatif kepada kita semua. Ya. Dan yang ketiga punya pengajaran. Hadis ini mengajar kita agar beriman dengan perkabaran ghaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu ni benda ghaib. Nah, iaitu akan dilapangkan rezekinya. Tuan-tuan percaya tak? Nabi sebut Allah janji untuk melapangkan rezeki. Percaya tak? Ni nama dia iman. Percaya ni iman. Iman maksudnya i'tiqad ataupun kepercayaan, keyakinan kita kepada janji Allah, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini iman, kita yakin. Tuan-tuan yakin, tuan-tuan buat niat nak dapatkan redha Allah, buat dengan ikhlas. Insya-Allah Tuhan mula tunjuk. Tuhan akan mula tunjuk. Siapa-siapa yang Allah mula tunjuk dalam hidup dia, Allah mula tunjuk bagaimana Allah membalas kebaikan dengan kebaikan, bagaimana Allah melapangkan hati dia, Allah meluaskan rezeki dia, Allah menolong dia untuk selesaikan masalah dia, Allah ubat sakit dia. Seketika mana sekali dia dapat, insya-Allah dia akan kejar redha Allah, insya-Allah. Yang terakhir untuk malam ini, kata Asy-Syaikh Harun Nizam, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasi seseorang berdasarkan sikap orang tersebut kepada hamba Allah yang lain. Yang ni semua agama percaya, iaitu apa saja yang kamu buat kat orang lain, kamu akan dapat balasan itu. Ada tak dalam Islam? Ada. Ulama sebut al-jaza'u min jinsil amal. Pembalasan itu kamu akan dapat selaras, sebiji, persis daripada apa yang kamu buat.
kamu menggembirakan 10 orang, Allah akan menggembirakan hati kamu 10 kali. Tuan-tuan pegang sampai akhir hayat. Orang panggil karma. Di Jepun kan di mana? Mereka panggil hukum karma. What you give, you get it back. Yang itulah, benda itulah. Kan? Sekali kamu jatuhkan orang daripada kerjaya dia, ingat, sebelum mati, sebelum akhirat, Allah akan jatuhkan kamu dalam kerjaya kamu. Sama. Tuhan takkan tangguh di akhirat. Di dunia akan dapat. Di mana yang kamu buat. Jadi tuan-tuan, bahagiakanlah hati orang lain untuk dapat redha Allah. Lapangkanlah rezeki orang lain untuk dapat redha Allah. Gembirakanlah orang lain untuk dapat redha Allah. Senyumlah ke orang lain untuk dapat redha Allah. Dalam masa yang sama tuan-tuan akan dapat tiap-tiap kebaikan yang tuan-tuan buat kat orang lain. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat dalam kehidupan dunia tuan-tuan sebelum akhirat. Kadar tu dulu untuk malam ni. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tetapi tidak direbut oleh manusia.